Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar yang dikasihi. Saya nutrisionis Zalika ingin berkongsi dengan adik-adik tentang mitos pemakanan di kalangan pelajar sekolah. Sebelum itu, selamat datang ke program BMI Unggul, Fizikal Cerdas, Minda Cerdas. Okey, jadi hari ini saya akan bercakap mengenai mitos pemakanan di kalangan pelajar sekolah. Apakah itu mitos? Okey, menurut Kamus Dewan edisi keempat, mitos adalah cerita tentang seseorang atau sesuatu yang tidak benar ataupun yang direka-reka. Okey, jadi baiklah kita tengok apa mitos yang pertama. Mitos yang pertama ialah nasi punca gemuk. Betul ke nasi punca gemuk? Salah adik-adik. Sebenarnya nasi ialah sumber karbohidrat yang baik untuk membekal tenaga kepada kita dan memang benar ia boleh menyebabkan kegemukan. Tetapi hanya jika kita mengambil ianya secara berlebihan. Okey, keadaan yang sama juga akan berlaku jika kita mengambil oat, roti, biskut, buah-buahan atau susu dan produk tenusu yang terlalu banyak. Amalkan pengambilan nasi tidak lebih daripada ukuran segenggam tangan, okey, segenggam tangan anda atau suku daripada pinggan seperti yang saya tunjukkan di hadapan saya ini. Okey, nampak di bahagian suku pinggan. Alright. Kemudian amalkan pengambilan suku-suku separuh. Okey. Dan ada sebilangan pelajar, okey, dia lebih rela mengambil sebungkus kerepek seperti kita tengok di slide. Sebungkus kerepek berbanding dengan 2 senduk nasi paras. Kalau adik-adik boleh tengok dalam slide, okey, 2 senduk nasi paras kalori dia 150 kalori. Tetapi sebungkus kerepek 100 gram yang berharga lebih kurang RM2, kalori dia dah mencecah 500 kalori. Jadi kita anggap nasi gemuk tetapi sebenarnya makanan lain kalori dia lagi tinggi dan lebih menggemukkan. Okey, seterusnya kita beralih kepada mitos yang kedua. Mitos yang kedua ialah semakin kecil saiz makanan, semakin rendah nilai kalori. Salah adik-adik semua sebab nilai kalori bergantung kepada berapa banyak lemak, protein dan karbohidrat dalam sesuatu makanan tersebut. 1 gram lemak, kita boleh tengok dalam slide, bersamaan dengan 9 kalori. Manakala 1 gram protein bersamaan dengan 4 kalori. 1 gram karbohidrat pula bersamaan dengan 4 kalori. Jadi contoh kita ambil berkenaan dengan kerepek pisang tadi, okey, nampak ringan kan? Nampak ringan, rasa macam boleh makan banyak dan ada unsur buah-buahan macam sihat tetapi kandungan penyerapan minyaknya agak tinggi, seterusnya akan menyebabkan kalori dia pun agak tinggi juga. Jadi better kita makan nasi daripada makan benda-benda yang kerepek-kerepek dan meruku tersebut. Okey, jadi setelah habis mitos kedua, kita pergi kepada mitos yang ketiga. Mitos yang ketiga ialah kena ambil air manis untuk tenaga berpanjangan. Ini pun salah adik-adik kerana kita tenaga bukan sahaja daripada sumber air manis, tenaga juga boleh didapati daripada karbohidrat kompleks seperti nasi, mi, roti, ketiau, bihun dan sekumpulan dengannya. Bahkan lauk pauk juga dan buah-buahan juga dapat memberikan tenaga kepada tubuh badan kita. Jadi, jika tidak ambil nasi atau jika tidak ambil air manis atau makanan manis, tiada masalah. Bahkan lagi bagus untuk adik-adik yang cuba untuk menurunkan berat badan. Okey? Dan untuk pengetahuan adik-adik semua, 1 sudu teh gula bersamaan dengan 20 kilokalori. Okey, jadi jika adik-adik suka minum air yang viral dan trending, kebanyakannya mengandungi gula yang tinggi dan ada yang boleh melebihi, ada yang boleh mencecah 20 sudu teh gula sehari. Kalau kita tengok dekat skrin sekarang, ini sekarang trend air-air yang viral yang mana pelajar suka nak try lah. Okey, ada yang air-air yang viral ni, kalau adik-adik boleh tengok dekat skrin, boleh mencecah sehingga 20 lebih sudu teh gula dalam kandungan air tersebut. Jadinya pengambilan gula sehari untuk adik-adik semua disarankan tidak lebih daripada 6 sudu teh gula sahaja sesuai untuk keperluan remaja. Okey, jelas Seterusnya kita akan pergi ke mitos yang keempat.
Mitos yang keempat, ramai pelajar yang percaya bahawa selepas bersenam wajib minum air isotonik. Betul ke? Tak betul salah Okey, sebenarnya air isotonik hanyalah sesuai diminum jika anda benar-benar terlibat dengan aktiviti berintensiti tinggi yang memerlukan penggunaan tenaga secara berterusan. Jika anda seorang yang aktif, minuman isotonik ini mungkin sesuai untuk anda. Namun, jika anda sekadar bertujuan untuk mengelakkan dehidrasi, air biasa seperti air kosong atau mineral sudah mencukupi untuk membantu mengelakkan kehilangan air dalam badan. Jadi orang yang melakukan aktiviti sukan secara bersederhana dan tidak melebihi tempoh 60 minit adalah tidak mendapat sebarang faedah, bahkan pengambilan kalori yang berlebihan ini akan menyebabkan anda akan naik berat badan. Kita dah burn banyak tadi kan? Kita tambah pula dengan kalori yang berlebihan, jadi tiada faedahnya. Jadi jika anda benar-benar memerlukan pengambilan minuman sukan, perhatikan kalori yang diambil daripada minuman tersebut dan pilihlah yang non-carbonated jika perlu. Jika tak perlu ambil ya. Okey, sekarang kita akan pergi kepada mitos yang kelima. Okey, harap-harap adik-adik semua masih bersama-sama dengan saya lagi Okey, mitos yang kelima ialah minuman tenaga kaedah yang terbaik untuk nak elak mengantuk dalam kelas. Ini selalu pelajar amalkan. Okey, betul ke? Mitos ini salah salah. Sebab apa? Minuman tenaga contohnya yang selalu pelajar suka ambil seperti Red Bull, Monster Energy, Lipovitan, Carabao, Draft, Extra Joss. Dia banyak mempunyai kafein dan gula yang tinggi, di mana campuran ini akan mendatangkan mudarat jika diambil dalam kuantiti yang berlebihan. Jadi apa kesan dia? Mesti adik-adik semua nak tahu kan? Kesan dia adalah adik-adik semua akan mendapat tekanan darah tinggi, masalah jantung, kencing manis, buah pinggang dan sebagainya. Kaedah yang terbaik untuk memastikan adik-adik tidak mengantuk di dalam kelas ialah dengan tidur mencukupi 8 jam sehari dan wajib mengambil sarapan pagi dan pilihlah makanan yang lebih sihat dan lengkap. Kebanyakan pelajar yang mengantuk ni sebab apa? Sebab skip sarapan pagi. Okey? Kemudian adik-adik rasa apa mitos yang keenam? Okey. Jadi mitos yang keenam ialah minuman atau makanan yang masam mampu untuk potong lemak. Betul ke? Selalunya kan bila kita makan benda yang berlemak kan, kita akan minum air masam. Kita akan bancuh air lemon. Sebab apa? Dengan harapan boleh potong lemak. Salah. Minuman atau makanan masam tidak mampu untuk memotong lemak dalam badan kita. Jika benarlah benda itu boleh berlaku, mesti rakyat Malaysia ataupun pelajar kita di Kedah ini tidak mengalami banyak masalah berlebihan berat badan ataupun obesiti. Jadi macam mana nak buat untuk membakar lemak ini? Hanya dengan senaman dan aktiviti fizikal sahaja mampu untuk memotong dan membakar lemak yang sudah lama terkumpul di dalam badan. Ingat adik-adik, itu semua mitos. Jadi info tambahan, jika adik-adik minum minuman yang masam, contohnya adik-adik minum buah oren, makan bersama dengan nasi putih bersama ayam goreng, bukan tak bagus, dia memberi kelebihan iaitu vitamin C di dalam buah tersebut, di dalam air tersebut akan membantu meningkatkan penyerapan zat besi dalam lauk tadi. Jadi dia akan membantu meningkatkan penyerapan zat besi. Itu fakta, bukan mitos. Kemudian mitos yang ketujuh ialah jagung dan ubi merupakan sejenis sayur-sayuran. Yang ini pun mitos. Mitos. Saya ulang, mitos. Sebab apa? Bila saya tanya pelajar, adik-adik makan sayur tak? Semua pelajar jawab makan. Contohnya ubi, jagung. Yang tu ubi dan jagung bukan sayur ya. Ubi dan jagung merupakan kumpulan makanan yang tergolong dalam kumpulan nasi, bijirin lain, produk makanan berasaskan bijirin penuh dan ubi-ubian. Jadinya nak senang cerita, jagung dan juga ubi ni geng nasi. Itu yang kita boleh simpulkan dekat situlah. Jadi 2 senduk nasi paras, kita tengok
Senduk ni lah, senduk standard. Okey. 2 senduk nasi paras bersamaan dengan 1 tongkol jagung ataupun bersamaan dengan 2 biji ubi kentang. Okey. Kalau adik-adik dah ambil 2 biji ubi kentang, tak payah makan nasi dah pun tak apa. Kena tunggu makanan meal yang seterusnya baru boleh ambil nasi. Okey, sebab dia geng yang sama. Okey, kemudian untuk mitos yang seterusnya, mitos yang ke-8. Okey, harap-harap adik-adik masih bersama dengan saya lagi. Mitos yang ke-8, apple merah lebih baik daripada apple hijau. Ini bukan mitos pelajar je. Mitos di kalangan dewasa pun sama juga. Okey? Okey, jadi apple merah, apple hijau, kandungan kalori dia, kandungan gula dia lebih kurang sama sahaja. Okey, jadi tak perlu nak pilih apple hijau lebih daripada apple merah, tak perlu. Lebih kurang sama sahaja ya. Mitos yang seterusnya, okey, kalau kita tengok yang mitos yang ke-9, okey, kalau adik-adik boleh rujuk di dalam slide, okey, di dalam skrin dekat sebelah saya, minuman yang ada gambar buah baik untuk kesihatan. Contohnya apa? Contohnya macam air kotak yang ada gambar buah kundur ataupun buah apple. Okey? Jadi bila nampak buah je mesti adik-adik ingat makanan minuman tu sihat. Sebenarnya salah Okey, kalau adik-adik nak tahu, kalau adik-adik boleh tengok dalam skrin di sebelah saya, mitos kita tengok minum jus dalam kotak, tin atau botol lebih baik daripada minum air gas. Semua orang ingat macam tu kan? Sebenarnya faktanya adalah kandungan gula dalam jus kotak dan air gas adalah lebih kurang sama banyak. Mesti adik-adik semua terkejut kan? Okey, sebab tu dekat kantin sekolah kita tak benarkan pengusaha kantin menjual air-air yang sebegini sebab akan meningkatkan berat badan lah kalau kita ambil banyak. Okey. Kemudian seterusnya ada juga okey, dalam air kotak ni tiada buah langsung pun, hanya gambar sahaja. Okey, sebab apa? Dalam air kotak tersebut hanya ada pewarna, perasa dan gula semata-mata. Okey. Kemudian seterusnya satu tip yang saya nak share dengan adik-adik semua, jika boleh, sebelum ambil sesuatu air tersebut, okey, cuba untuk semak kandungan gula pada senarai ramuan. Seperti yang dekat skrin, okey. Sekiranya gula tersenarai di bahagian awal ramuan, ini menunjukkan kandungan tu yang paling banyak dan merupakan komponen utama dalam minuman tersebut. Contoh kalau kita tengok dekat dalam skrin, pertama sekali ingredient dia, bahan-bahan dia adalah sugar. Itu maksudnya sugar adalah komponen utama dalam bahan makanan atau minuman tersebut. Kalau komponen yang paling last sekali tu maksudnya komponen tu paling sikit sekali dalam minuman atau makanan kita. Okey, boleh tak dapat tips ni? Okey. Kemudian seterusnya kita akan bergerak kepada mitos yang ke-10. Iaitu nak kurus, tadi kita asyik duk fokus kepada yang orang nak jaga berat badan, nak turunkan kan. Ada juga mitos yang nak kurus kena ambil makanan yang rebus dan bakar sahaja. Betul ke? Tak semestinya. Kalau adik-adik boleh buat, memang hebat. Okey. Tetapi untuk proses nak menguruskan berat badan, okey, adik-adik perlu enjoy proses penurunan berat badan tersebut. Okey, amalkan konsep pinggan sihat Malaysia, suku-suku separuh. Okey. Suku daripada pinggan ini adalah nasi, mi, ketiau, bihun, roti. Suku lagi daripada pinggan, lauk pauk kita. Okey, separuh daripada pinggan, adik-adik boleh letak sayur dan buah dekat dalam kita punya pinggan ni. Nak masakkan apa? Kalau rasa dah bosan nak makan makanan yang rebus ataupun bakar, makan je makanan yang mak adik-adik masak tu. Okey, tak ada masalah. Janji kuah jangan banjir. Itu sahaja. Okey, contoh mak buat sambal ayam. Ambil je ayam dia tapi kuah sambal tu jangan banyak. Barulah cepat nak turun berat badan dan kita pun enjoy. Tak ada lah boring asyik makan rebus bakar. Okey. Kemudian seterusnya ialah mitos yang ke-11. Okey, mitos yang ke-11. Tadi kita cakap pasal nak turun berat badan. Ada juga pelajar yang susah nak naik berat badan. Okey, susut ataupun susut teruk.
Nak naik berat badan katanya kena makan banyak lemak. Lemak tu daripada kulit ayam ataupun makanan yang berminyak. Betul ke? Okey, yang itu pun salah. Kita nanti risau jika ambil makanan yang sebegini banyak, berat tak naik tapi kolesterol yang tinggi. Jangan ingat orang kurus tak ada kolesterol. Kena cek juga. Okey, jadi adik-adik kena fokus. Yang nak naikkan berat badan ni kena fokus kepada makanan yang tinggi kalori tetapi padat dengan nutrisi. Contohnya, kalau nak minum antara teh ais dan susu, pilihlah susu sebagai minuman anda. Sebab susu ni dia padat dengan zat dan kalori dia juga tinggi. Okey, serta kaya dengan mineral-mineral yang lain. Okey, jadi susu digalakkan untuk minum 3 gelas sehari untuk yang nak naikkan berat badan. Dan kena makan 5 kali sehari, 3 kali yang berat, 2 kali yang ringan. Ringan tu maksudnya bukan keropok, bukan coklat, bukan aiskrim. Tetapi ringan itu yang tinggi kalori tetapi padat dengan zat. Contohnya bubur kacang, okey, ataupun sandwich, okey, ataupun nak buat jagung yang kita letak dengan, nak buat bubur ataupun nak letak dengan kelapa. Okey, itu memang snack yang sangat baguslah. Okey, jadi setakat ini saja perkongsian saya pada hari ini. Marilah kita sama-sama untuk banteras mitos ini dan amalkan gaya hidup yang sihat. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, share dan subscribe YouTube PPD Kuala Muda Yan, MOE dan juga Facebook Sektor Pembelajaran PPD Kuala Muda Yan.